Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi topik kita pada malam ini ialah berkaitan dengan asas-asas muamalat. Jadi insya-Allah saya akan kongsikan slide yang kita akan bincang pada malam ini berkenaan dengan asas-asas kepada muamalat. Yang pertamanya ialah akidah dan muamalat. Jadi untuk makluman kita semua, penting sebelum kita berbicara tentang muamalat, kita perlu berbicara tentang akidah yang berkait dengan muamalat. Sebagaimana kita ambil sebagai contoh solat, ia sebahagian daripada fiqh, sebagaimana muamalat juga adalah sebahagian daripada fiqh Islam. Fiqh Islam mesti didahului dengan akidah. Tanpa akidah, satunya amalan kita atau fiqh kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya, tanpa akidah mungkin akan banyak timbul pertikaian, perselisihan berkaitan dengan fiqh yang kita laksanakan. Sebagai contoh kita ambil solat. Kalau kita tidak dimulai dengan akidah, mungkin ramai orang akan pertikai kenapa zuhur 4 rakaat. Sebab apa subuh 2 rakaat. Mungkin ada orang akan cadang supaya subuh mungkin 8 rakaat. Sebab banyak pergerakan di waktu subuh adalah lebih baik untuk senaman. Mungkin ada orang cadangkan supaya solat zuhur dijamakkan, takdimkan dengan solat subuh tadi. Sebab apa? Zuhur ni waktu pendek untuk orang break bekerja, break 1 jam nak solat zuhur lagi, baik solat zuhur dicadangkan untuk jamak dengan subuh sebagai contoh. Cadangan-cadangan ini boleh berlaku bila mana tak dimulai dengan akidah. Sama juga dengan muamalat. Nanti orang akan pertikai sebab apa riba haram. Kenapa ini haram, ini tak sepatutnya dikatakan sebagai riba dan seumpamanya. Sebab apa? Jika tidak didahulukan muamalat dengan akidah, maka itulah yang akan berlaku. Mungkin orang akan pertikaikan berkenaan dengan hukum hakam muamalat disebabkan tidak difahami ataupun tidak didahulukan dengan muamalat, dengan akidah. Jadi yang pertamanya ialah akidah tu percaya kepada Allah sebagai Rabb. Kemudian beramal dengan syariat, dan kesannya ialah kita mendapat pembangunan ekonomi yang positif. Yang pertamanya ialah kita percaya kepada Allah sebagai Rabb. Apa makna Rabb? Rabb ni maknanya Tuhan yang mentadbir. Sebab itu dalam Al-Quran ada 2 istilah yang biasanya digunakan yang kita terjemah dengan makna Tuhan. Yang pertama ialah perkataan ilahun, maknanya Tuhan, biasa kita terjemah dalam bahasa kita. Dan istilah yang kedua ialah Rabbun, yang juga kita terjemah dengan makna Tuhan dalam bahasa kita. Contohnya kita ambil Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Rabbil Alamin kita terjemah dengan makna Tuhan sekalian alam. Sama juga di sana ada perkataan ilahun. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas. Maknanya Tuhan yang disembah oleh manusia. Jadi dalam Quran kadang-kadang digunakan perkataan ilahun, kadang-kadang digunakan perkataan Rabbun. Jadi apa beza antara ilahun dengan Rabbun? Bezanya ialah biasanya ilahun dari segi makna literalnya yang biasa diistilahkan sebagai Allah, Tuhan yang disembah. Rabbun, Allah, Tuhan yang mentadbir. Sebab di sana ada manusia yang beriman kepada Allah sebagai Rabb.
di sana ada manusia yang beriman kepada Allah sebagai Tuhan ilah. Sebagai contoh kita ambil, orang musyrikin Mekah kalau ditanya siapa yang buat langit dan bumi, la yaqulunallah, nescaya mereka kata Allah yang buat. Tetapi bila mana bak sembah, mereka menyekutukan Allah dengan Allat wal Uzza. Itu contoh orang musyrikin Mekah sebagai contoh. Manakala di sana ada umat yang ingkar kepada Allah dengan sebagai Tuhan Rabb, Tuhan yang mentadbir. Sebagai contoh kita ambil golongan Yahudi dan Nasara. Mereka percaya kepada Allah macam Yahudi, mereka percaya kepada Allah, mereka tidak menyekutukan Allah. Tetapi bila mana pergi dalam bab hukum hakam pentadbiran kehidupan, maka mereka menjadikan Allah itu bukan sebagai satu-satunya Allah sebagai Tuhan Rabb yang mentadbir. Jadi Allah sebut dalam Al-Quran, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan padri dan pendeta sebagai Tuhan-Tuhan, arbaban jamak kepada Rabbun. Maknanya Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan-golongan ini mereka menjadikan padri dan pendeta sebagai Tuhan. Bila turun ayat ini, Adi bin Hatim yang riwayat kata dia bekas seorang padri. Ada riwayat menyatakan pada waktu itu dia masih padri, belum masuk Islam. Turun ayat ini, dia pergi jumpa dengan Rasulullah dan dia pertikaikan. Dia kata, wahai Muhammad, kami Kristian tak pernah menjadikan padri sebagai Tuhan. Tuhan dalam Kristian ada 3. Allah sebagai bapa, Maryam sebagai isteri dan Nabi Isa sebagai anak kepada Tuhan. Ini Tuhan dalam agama Kristian. Dan tak pernah Kristian dari zaman dulu sampai zaman sekarang mereka menganggap padri itu sebagai Tuhan. So Tuhan 3 sahaja dalam agama Kristian. Tiba-tiba Al-Quran kata mereka menjadikan padri sebagai Tuhan. Jadi maknanya Al-Quran itu seolah-olah tidak tepat dengan amalan realiti Kristian. Lalu Nabi SAW menjelaskan apa makna Rabb. Lalu Nabi SAW tanya Adi bin Hatim, wahai Adi, bukankah bila Allah mengharamkan sesuatu perkara, kemudian padri kamu menghalalkan perkara yang sama, maka yang padri pun kamu terima, yang Allah haram pun kamu terima. Jadi akhirnya realiti itu menjadikan padri itu sebagai Tuhan di samping Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini sebagai contoh kita ambil riba dalam agama Kristian. Riba dalam agama Kristian jelas diharamkan oleh kitab Injil. Diharamkan oleh kitab Injil, kemudian akhirnya padri memfatwakan bahawa riba itu boleh ketika perlu. Dan kemudian akhirnya riba dianggap keperluan. Dan akhirnya evolusi yang ketiga ataupun step yang ketiga, akhirnya mereka menjadikan riba itu boleh disebabkan dia adalah keperluan manusia. So akhirnya riba jadi harus, sedangkan Injil menyatakan riba adalah haram. Siapa yang kata harus? Padri. Siapa yang kata haram? Injil ataupun Allah. So maknanya mereka menganggap, beriktikad bahawa Injil yang mengharamkan itu bagus sebab dimari daripada Allah, dan padri yang menghalalkan riba itu juga bagus sebab padri itu dianggap berfatwa menepati keperluan manusia. Jadi akhirnya mereka menjadikan Allah dengan padri itu setara. Jadi inilah yang disebutkan sebagai Allah sebagai Rabbun yang ditolak dalam agama Kristian, yang disyirikkan Allah sebagai Tuhan Rabb oleh padri-padri dan juga pengikut-pengikut mereka, sehingga turunnya ayat mereka menjadikan padri dan pendeta itu arbaban, maknanya Tuhan yang mentadbir selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya ilahun itu maknanya adalah merupakan satu istilah kepada Allah sebagai Tuhan yang dianggap, yang disembah, yang disujud, yang dirukuk kepadanya. Sebagaimana
Maknanya kita solat kita, sembahyang kita dan seumpamanya. Adapun Rabbun itu maknanya Tuhan yang mentadbir. Pentadbiran Allah meliputi alam, termasuk matahari, Allah tadbir dia keluar sebelah timur, tenggelam sebelah barat. Siang dan malam dia bersilih ganti. Begitu juga tumbuh-tumbuhan, bagaimana dia tumbuh, berapa umurnya. Begitu juga binatang dan seumpamanya ditadbir oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kesemuanya patuh dan tidak ingkar. Matahari sebagai contoh patuh dan tidak ingkar, sentiasa keluar di waktu pagi, tenggelam di waktu petang, dia tidak melangkau malam dan dia tidak berlomba dengan malam dan tak bergaduh dengan malam. Itu sebagai contoh tadbir Allah. Dan kita kata bijak Allah sebagai Tuhan yang mentadbir matahari, Tuhan yang mentadbir bintang, yang mentadbir bulan, yang mentadbir bumi, oksigen, awan dan seumpamanya, maka di sana juga ada pentadbiran Allah yang merangkumi manusia. Yang tadi pentadbir Allah merangkumi alam, merangkumi bulan, merangkumi bintang, matahari, merangkumi udara, oksigen, karbon dioksida dan seumpamanya. Maka di sana juga ada tadbir Allah terhadap manusia. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Maka termasuk antara dalam bab muamalat Allah mentadbir manusia, apa yang boleh dan apa yang tak boleh, muamalat jual beli adalah dibolehkan. Murabahah adalah dibolehkan. Ijarah adalah dibolehkan. Tetapi tak dibenarkan riba, tak dibenarkan gharar, tak dibenarkan maisir dan seumpamanya, maka itu maksudnya tadbir Allah, Rabb Allah terhadap manusia. Jadi bila mana kita meletakkan akidah bahawa Allah sebagai Tuhan yang meletakkan pentadbiran, maka di situ wajib kita percaya bahawa Allah sebaik-baik pentadbir. Makna pentadbir ini dia yang buat undang-undang. Sebagai contoh kita ambil ahli majlis. Dia mentadbir daerah sebagai contoh. Menteri besar dia mentadbir negeri sebagai contoh. PM dia mentadbir negara sebagai contoh. Pentadbiran ini dia buat undang-undang dan dia monitor. Maka sama juga dengan hukum hakam, di sana ada hukum hakam, perundangan, tata cara, law yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan kepada manusia sebagai kita kata makhluk yang perlu ikut dan perlu patuh kepada pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kita memahami bagaimana bahawa daripada akidah itu maka timbulnya amalan. Daripada kepercayaan itu timbulnya pelaksanaan. Sebagaimana kita berakidah bahawa Allah sebagai Tuhan yang patut disembah bermakna kita melaksanakan solat sebagai contoh. Bila mana kita percaya Allah sebagai Tuhan yang memberi rezeki, maka kita berdoa supaya Allah berikan rezeki kepada kita sebagai contoh. Maknanya benda yang kita percaya, kita laksanakan dengan anggota kita. Benda yang kita yakin, kita buat dengan anggota badan kita. Maka sama juga dalam bab muamalat, bila kita percaya Allah sebagai Tuhan yang sebaik-baik pentadbir, mentadbir ekonomi kita, mentadbir keuangan kita, maka di situ kita laksanakan apa yang diboleh kita buat, apa yang tidak dibenarkan kita tinggal. Maka itulah makna fiqh yang beramal berdasarkan akidah ataupun berdasarkan keyakinan yang ada dalam hati kita. Seterusnya bila kita beramal dengan akidah ini, dengan fiqh ini dan fiqh daripada akidah, maka daripada situ kita kena yakin bahawa apa yang kita laksanakan berdasarkan kepada panduan fiqh muamalat, maka di situ dia akan bawa kepada kebaikan. Dia akan bawa kepada pembangunan. Dia akan bawa kepada kesan positif. Dia akan bawa kepada kemajuan ekonomi dan dia akan bawa kepada kekayaan. Ini sebenarnya yang perlu kita yakin dalam diri kita kerana ma nuhiya anhu syar'an faqabihun wa illa fahasanun. Setiap perkara yang dilarang oleh Islam, maka ia buruk. Maka kalau Allah haramkan riba, kita kena yakin bahawa riba itu tidak baik bagi kita. Bila Allah haramkan, kita kata
Bila Allah haramkan maisir, judi, maka ia tidak baik bagi kita. Kenapa? Sebab bila Allah haramkan sesuatu perkara, maka dia mesti buruk bagi kita, dan bila Allah haruskan sesuatu perkara, maka yang harus itu adalah bermanfaat bagi kita. Jadi sebab itu kita kena bezakan dengan fiqh al-ibadat. Biasanya fiqh al-ibadat mabniyun ala at-ta'abbudi. Maknanya dia dibina berdasarkan kepada ta'abbudi, maknanya kita tak tahu sebab. Contohnya kenapa zuhur 4 rakaat kita tak tahu, kenapa asar 4 rakaat kita tak tahu. Biasanya dibina ala at-ta'abbudi, tetapi kalau kita melihat kepada fiqh muamalat, biasanya ala ma'qulil makna, maknanya dia dibina di atas sebab yang kadang-kadang kita boleh nampak dengan mata kepala kita. Sebab itu bila Allah haramkan riba sebagai contoh, maka Allah tampilkan sekali dengan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan riba itu ekonomi terbantut, dan Allah suburkan ekonomi dengan sedekah. Jadi maknanya Allah Taala sebut riba apa kesan buruk dia dan apa kesan baik di sebalik sedekah. Sama juga contohnya gharar, diharamkan kita nampak, iaitu supaya kita tidak terjebak dalam muamalat-muamalat yang merisikokan kita dan menjadikan kita kerugian, ditipu oleh orang dan seumpamanya. So maknanya dalam muamalat ni kita mesti yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan sesuatu perkara yang memberi mudarat kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengharamkan sesuatu yang menjadi keperluan kepada kita. Jadi sebagai perkongsian yang terakhir pada malam ini ialah di antara asas-asas akidah penting di sebalik syariat. Okey, saya share slide yang seterusnya. Asas-asas akidah di sebalik syariat. Iaitu Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan perkara yang menjadi keperluan, Allah tidak mewajibkan perkara yang memberi mudarat, dan tujuan syariat diturunkan adalah untuk kebaikan manusia. Jadi sebenarnya akidah ini berasaskan kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, dalam kehidupan kita, kita cuba untuk mencari, kebaikan, mencari keuntungan. Jadi sebab itu apa yang kita perlu buat untuk nak dapat untung, dan apa yang kita perlu elakkan untuk nak apa yang perlu kita buat untuk mengelakkan kerugian, apa yang kita tak boleh buat untuk mengelakkan kerugian. Jadi persoalan ini dia jawab melalui apa? Ada orang mungkin dia buat exercise, dia buat study, betul. Tetapi kita sebagai umat Islam, yang pertamanya ialah bila Allah haramkan satu benda, benda tu tak baik untuk bisnes kita. Bila Allah haramkan satu benda, benda tu tak baik untuk ekonomi kita. Kenapa? Sebab bila Allah haramkan, benda tu bukan keperluan kepada kita. Sebab Allah tidak akan mengharamkan keperluan, dan Allah juga tidak mewajibkan perkara-perkara yang memberi mudarat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita faham kaedah ini, maknanya kita faham bila Allah haramkan riba, riba itu bukan keperluan. Jadi sebab itu kalau orang kata riba ni penting dalam muamalat, sebenarnya itu salah, sebab Allah tidak akan mengharamkan sesuatu yang menjadi keperluan sebenarnya. Bila Allah haramkan riba, riba bukan keperluan. Bila Allah mengharamkan kita kata maisir bukan keperluan. Sama juga bila Allah mewajibkan, sebagai contoh dalam bab kita kata mudharabah sebagai contoh. Di sana kita wajib menentukan berapa portion pembahagian untung, dan kita mesti tentukan bila tarikh pembahagian untung. Kewajipan-kewajipan ini sebenarnya adalah ataupun kewajipan-kewajipan ataupun poin-poin wajib ini ditentukan, diwajibkan oleh syariat. Sebenarnya ia tidak memberi mudarat. Ada orang kata Allah menyusahnya lah syarat-syarat ni. Tak.
Syarat itu sebenarnya memberi kebaikan kepada kita. Sebab apa? Sebab Allah tidak mewajibkan perkara-perkara yang memberi mudarat. Kenapa? Sebab tujuan syariat diturunkan adalah untuk kebaikan manusia. Jadi asas kepada akidah ini bertitik tolak daripada Allah sebagai Tuhan yang bersifat adil. Adil ni maknanya Allah tidak menzalimi manusia. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hamba-Ku, aku jadikan zalim itu haram ke atas diriku dan aku jadikan juga zalim itu haram berlaku sesama kamu. Apa makna zalim? Zalim ni maknanya meletakkan sesuatu tak kena pada tempat. Contohnya, haram tempatnya adalah tak baik. Wajib tempatnya adalah baik. Jadi adalah zalim kalau Allah mengharamkan sesuatu yang menjadi keperluan. Sebab haram itu tempatnya ialah tak boleh buat. Kalau buat, maknanya benda itu adalah mudarat. Dan Allah juga tidak akan mewajibkan benda itu sesuatu yang menjadi keperluan. Kalau riba itu keperluan, maka Allah Ta'ala tidak mewajibkan perkara yang beri mudarat. Macam kita kata tadi dalam muamalat yang tertentu, bila kita memilih konsep mudarabah, maka di sana ada kewajipan-kewajipan yang perlu kita jalankan dalam kontrak mudarabah. Contohnya kita ambil dalam kontrak katakan akad salam. Maka di sana akad salam wajib kita tentukan bila nak deliver barang, berapa kilo kita nak order, berapa cupak yang kita nak order, bila nak deliver barang tersebut. Benda-benda tu mesti ditentukan, mesti didetermine, mesti disebut sebelum daripada kontrak itu dimulakan. Jadi sebab itu, benda-benda yang diwajibkan itu ada keperluan. Benda-benda yang diwajibkan itu ada kepentingan. Jadi sebab itu, perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak akan beri mudarat kepada kita. Kita tak boleh kata syarat ni menyebabkan bisnes kita rugi, tak? Ataupun benda yang haram ni menyebabkan kita kerugian besar, tak? Sebenarnya benda yang haram itu bukan keperluan dan benda yang wajib dia tidak akan beri mudarat kepada kita bila kita laksanakan perkara-perkara yang wajib. Allah sebagai Tuhan dia boleh mengharamkan benda yang menjadi keperluan. Allah sebagai Tuhan dia boleh mewajibkan benda yang beri mudarat. Sebagaimana dia juga Tuhan tak boleh petikai bila mana Allah memasukkan orang baik ke dalam neraka. Juga Allah sebagai Tuhan, orang tak boleh petikai dia sebagai Tuhan untuk memasukkan orang jahat ke dalam syurga boleh. Tetapi itu namanya zalim, maknanya meletakkan sesuatu tak kena pada tempat. Orang yang baik tempatnya syurga, orang yang jahat tempatnya adalah neraka. Benda yang haram tempatnya adalah mudarat, benda yang wajib tempatnya adalah maslahah. Jadi sebab itu Allah sebagai Tuhan yang Maha Adil, dia berjanji untuk tidak melakukan zalim, maknanya Allah tidak akan meletakkan sesuatu tak kena pada tempatnya. Jadi sebab itu atas asas dan juga akidah ini kita kena yakin bahawa segala yang Allah wajibkan adalah menjadi kebaikan kepada kita. Benda yang Allah haramkan tidak menjadi keperluan kepada kita. Ini merupakan asas akidah Ahlussunnah wal Jamaah disebutkan oleh Imam Baidawi rahimahullahu taala, ma nuhiya anhu syar'an faqabihun wa illa fahasanun. Perkara-perkara yang Allah Taala haramkan faqabihun, maka dia mesti buruk, dan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan mesti dia baik kepada kita. Ataupun wa illa fahasanun, kalau Allah tak haramkan maknanya sama ada harus ataupun wajib, maka dia adalah baik bagi kita. Jadi sebagai terakhir, baik dan buruk ni diukur dengan syariat. Sebagaimana destinasi perjalanan kita yang kita tuju ke satu tempat yang kita tak pernah pergi, maka panduan kita adalah signboard. Sama ada jalan itu sampai ke destinasi atau tak sampai ke destinasi, maka kita ikut panduan signboard. Sama juga dengan hukum, nak tahu baik
nak tahu buruk, kita kena ikut signboard. Quran dan hadis macam signboard. Kadang-kadang dalam perjalanan ni, akal kita bertembung dengan signboard. Contohnya, kita nak pergi Kuala Terengganu daripada KL. Sebagai contoh, kita tak pernah pergi. Tiba-tiba sampai ke satu tempat di highway, tiba-tiba ada signboard kata Lencong. Depan jalan tengah repair dan jalan mati. Baik, tapi dari segi akal kita nampak, Lencong tu pergi ke kanan. Kanan tu dari segi arah kompasnya tuju ke Johor. Sepatutnya nak tuju ke Kuala Terengganu straight. Kalau ikut logiknya tak nampak jalan mati. Tak nampak orang repair jalan. Tapi signboard kata jalan mati sebab jalan tengah repair di hadapan. Jadi dari segi akalnya, tak masuk akal kalau kita ikut signboard. Sebab apa? Jalan Lencong tu jalan kecil, jalan tidak berturap, jalan tanah merah dan seumpamanya. Jadi tak logik pergi ke Kuala Terengganu, jalan yang macam tu sepatutnya jalan highway dan logiknya pula tak nampak jalan mati kat depan. Baik. Kalau orang berbahas dari sisi fakta logik tadi, memang orang yang kata jalan tu tak mati, jangan ikut signboard adalah lebih logik. Tetapi orang yang kata jangan lalu, jangan pergi straight disebabkan oleh signboard, walaupun satu hujah sahaja, tapi kita semua faham itu adalah hujah yang betul sebab yang buat signboard itu lebih tahu sebab dia adalah majlis yang berkuasa di situ, yang berkuasa, yang tahu dan memberikan gambaran yang tak pernah salah. Sebagai contoh kita ambil. Sama juga dengan hidup kita. Kita nak tahu ini bawa kepada untung, ini bawa kepada rugi, ini bawa kepada kebaikan bisnes, kebaikan ekonomi. Macam mana kita nak tahu sedangkan kita belum mula? Caranya ialah kita tengok kepada hukum. Kita tengok kepada hukum. Kalau hukum kata haram, kita kena yakin dia bawa kepada keburukan. Walaupun kita tak nampak dia punya keburukan. Kita kena tinggalkan sebab apa depan sana mesti ada negatif. Walaupun sekarang kita tak nampak dia punya negatif. Kalau hukum kata harus ataupun wajib, mana kita kena yakin itu positif akan sampai ke destinasi. Kenapa? Sebab yang buat signboard itu adalah Allah Tuhan yang Maha Tahu. Yang pandu kita dengan signboard tadi, kalau kita nak untung, untuk nak elakkan rugi, maka ikutlah panduan halal dan haram dalam muamalat. Kenapa? Sebab muamalat dia tak sama dengan ibadat. Ibadat halal dan haram biasanya kesan dunia kita tak nampak. Tetapi dalam bab muamalat sebenarnya kesan dunia kita akan nampak. Kenapa? Sebab macam saya sebutkan tadi, dalam bab ibadat dia mabniyun ala at-ta'abbudi, tetapi dalam bab muamalat dia mabniyun ala ma'khulil makna. Maknanya kalau dalam bab ibadat dia berasaskan kepada ikut, berasaskan kepada yakin kepada Allah walaupun tak nampak kesan. Tetapi dalam bab muamalat, selain daripada yakin kepada Allah, kita kena ingat bahawa sebab-sebab diharamkan itu ataupun perkara-perkara yang diharamkan itu ada sebab-sebab yang kadang-kadang akal kita boleh nampak pada akhirnya. Itu yang kita yakin di sebalik asas-asas akidah yang Allah Subhanahu Wa Taala fardukan kepada kita ataupun yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita semua. Jadi anak allocate insya-Allah usrah kita setiap kali pada setiap bulan kita peruntukkan sekitar dalam setengah jam insya-Allah.